Dalam usaha untuk membantu kelangsungan PKS yang terlibat dalam sektor kepentingan yang disasarkan, sektor perbankan akan menawarkan dana tambahan sebanyak RM2 bilion melalui skim pembiayaan PKS Penjana. Pembiayaan ini boleh dipohon mulai pertengahan Jun 2020 dengan had sehingga RM500,000 bagi setiap PKS. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Kerajaan juga dengan kerjasama syarikat swasta akan menjalankan kempen Shop Malaysia Online bagi menggalakkan rakyat berbelanja secara atas talian, di mana kod promosi dan pelbagai voucher diskaun akan diberi melalui platform e-dagang. Dan sebagai permulaan, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM70 juta yang akan dipadankan dengan jumlah yang sama oleh platform e-dagang. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Dan bagi meringankan beban kos pengangkutan, kerajaan akan memperkenalkan program My30 di mana pengguna hanya perlu membayar RM30 sahaja sebulan, iaitu RM1 sehari untuk menikmati pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan awam di bawah selian Pasarana di Lembah Kelang. Dan inisiatif ini juga terbuka pada semua warga negara dan akan berkuat kuasa mulai 15 Jun hingga hujung 2020.
kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Tindakan Jawatankuasa Dasar Monetary MPC yang menurunkan kadar darsa semalaman LPR bukan mencerminkan ekonomi negara berada dalam keadaan tidak stabil. Sebaliknya, ia merupakan rangsangan proaktif kepada proses baik pulih ekonomi negara. Manfaat penurunan OPR, topik ini akan kami bawakan dalam segmen Bola Bis seketika nanti. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Saya Hazel Desmond dan ini BIS Malaysia, edisi Jumaat 10 Julai 2020. Selain bersiaran di TV1 dan saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Bank Negara Malaysia telah mengumumkan penurunan OPR sebanyak 25 mata asas kepada kadar terendah 1.75%. Tindakan Bank Negara menurunkan OPR sebanyak 4 kali sepanjang tempoh 6 bulan bertujuan untuk merancakkan ekonomi dan mengukuhkan pengurusan fiskal negara. Untuk mengetahui apa antara manfaat penurunan OPR, kita terus sahaja bersama rakan penyampai Akmal Hafiz Ruslan dalam segmen Bola Bis. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di studio, dan untuk waktu ini kita akan bersama-sama seorang lagi tetamu yang akan membincangkan tentang topik impak penurunan OPR. Kita telah pun memanggil seorang tetamu yang akan berkongsi tentang topik ini, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi dari Universiti Sains Islam Malaysia yang telah pun bersiap sedia di talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Doktor, kalau kita lihat tentang impak penurunan OPR ini, langkah BNM menurunkan kadar dasar semalaman ataupun OPR sebanyak 25 mata asas kepada 1.75%. Kadar OPR, apa faktor utama yang mempengaruhi keputusan ini? Okey, kalau kita lihat dalam konteks sebagai satu kerajaan, kan dia kalau untuk memacu ekonomi negara, dia ada dua strategi yang digunakan, iaitu yang pertama ialah fiskal ekonomi. Fiskal ekonomi iaitu daripada stimulus, daripada bajet dan sebagainya, itulah fiskal ekonomi. Dan yang keduanya adalah dari segi monetary ekonomi yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu bagaimana Bank Negara Malaysia mahu melihat kepada liquidity pasaran, iaitu money supply, dan ianya akan dilakukan berdasarkan meningkatkan kadar semalaman OPR ataupun menurunkan kadar semalaman OPR. Jadi apabila kita lihat dalam konteks ini, kerajaan sedang mahu memulihkan ekonomi dan telah menjalankan beberapa fiskal ekonomi sebagai contohnya penjana dan sebagainya, dan ianya perlu disekalikan juga dengan monetary ekonomi, iaitu dengan apabila Bank Negara telah menurunkan OPR sebanyak 25%, 25 mata asas, iaitu kepada 1.75% itu menunjukkan bahawa ianya adalah bersekali untuk monetary dan fiskal bersekali dalam untuk memulihkan ekonomi kita. Baik, jadi kalau kita lihat juga bagaimana agaknya penurunan OPR ini boleh memberi kesan kepada ekonomi, terutama sekali ketika negara kini sedang melalui fasa pemulihan. Doktor. Okey, kalau kita lihat dalam konteks kita untuk pulih itu, kita ada berbagai jenis
cara untuk pemulihan. Sebagai contoh kita ada V, pemulihan berbentuk V, berbentuk W, berbentuk L dan berbentuk U. Apabila OPR ini diturunkan, dalam tahun ini dah 4 kali diturunkan sehingga 1.75%. Ini adalah bertujuan untuk meningkatkan likuiditi pasaran terutama dalam ekonomi perniagaan. Sebagai contohnya, apabila kita mengalami masalah dalam COVID ini, kita akan mengalami masalah aliran tunai, kita akan mengalami masalah pendapatan dan sebagainya, terutama untuk syarikat-syarikat kecil dan sebagainya. Tetapi apabila penurunan OPR ini dilakukan, maka kita akan dapat melihat mereka dapat capaian kredit yang lebih rendah. Capaian kredit yang lebih rendah iaitu kalau kita lihat, kalau asas ni sekarang mata asasnya adalah 1.75, maka BLR mungkin akan menjadi 5.4% ke atas. Dan ianya adalah lebih rendah daripada 6 ataupun 7% pada waktu sebelum COVID-19 ini. Baik, jadi bermaksud sekarang keadaan ekonomi kita ataupun bentuk ekonomi kita adalah dalam bentuk V. Dan yang kita jangkakan. Yang kita jangkakan ialah bentuk V. Baik. Ya. Kemungkinan untuk dalam bentuk W tu ada ke, doktor? Okey, berbentuk W tu ada jika kita lihat sebagai contohnya kita ni satu negara yang sentiasa bergantung dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan sebagainya, China dan sebagainya. Sebab kita adalah sebuah negara berdagang. Dan apabila sebagai contohnya kalau di negara luar seperti Amerika Syarikat mengalami masalah ekonomi yang sangat drastik, iaitu sebagai contohnya gelombang COVID-19 yang kedua, sebagai contohnya melanda negara tersebut, kemungkinan kita akan terkena tempias. Walaupun kita dari segi fundamentalnya kita adalah satu negara yang agak kuat dan juga perancangan yang telah dijalankan oleh kerajaan juga adalah sangat baik, tapi kadang-kadang kita perlu juga melihat kepada konteks luar negara yang mungkin akan memberikan impak kepada pelaksanaan rancangan dan juga pakej-pakej ekonomi untuk negara Malaysia. Jadi membentuk W tu kemungkinannya berlaku jika kita lihat ekonomi luaran tidak dapat menangani masalah COVID-19 ini. Kalau kita lihat sebenarnya untuk impak penurunan OPR ini, apa yang boleh memberi manfaat kepada, kalau tadi kita telah pun bercerita tentang kepada ekonomi negara, tapi apa pula manfaatnya kepada rakyat khususnya dalam menepani situasi sekarang ni, doktor? Okey, kalau kita lihat bila OPR kurang, maka kadar pembiayaan akan menjadi kurang. Jadi impak yang pertama, kalau kita ni sebagai pembeli rumah atau pembeli kereta, kan kita akan melihat bahawa ansuran bulanan kita akan bertambah rendah sedikitlah. Jadi ansuran bulanan kita dah rendah, maka kita akan ada pendapatan lebih boleh guna tu yang kita boleh belanja untuk keperluan kita dan juga untuk barang-barang keperluan dan sebagainya lah. Jadi kita di sini akan mendapat pengurangan dari segi ansuran bulanan dan juga kita kalau kita baru hendak membeli rumah atau membeli kereta dan sebagainya, maka kadar yang akan diberikan oleh bank-bank tempatan ini akan jadi lebih rendah, iaitu 5.4% dan sebagainya. Dan ianya memberikan kita peluang untuk mendapatkan pembelian rumah yang lebih, pembiayaan rumah sebagai contohnya yang lebih rendah. Dan keyakinan kita untuk kita kepada ekonomi kita sebagai contohnya, ini adalah penting untuk kita terus berbelanja dan seperti biasa dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab kita tak nak nanti kalau kita masih lagi 50-50 cakap boleh ke ekonomi ni kan maka kita akan pulih semula ke atau tidak, dan mungkin kita akan tidak berbelanja kan. Jadi sebab itu kita perlu melihat bahawa dengan positifnya bahawa ekonomi akan meningkat dengan baik dan kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun hadapan dan kita akan mendapat recovery. Yang itu yang kita harapkan. Baik, sebenarnya ianya juga boleh memberi manfaat kepada masyarakat, kepada kita semua, sebab dengan pengurangan seperti mana yang doktor kongsikan, pengurangan untuk ansuran bulanan itu boleh mengurangkan beban perbelanjaan atau kos hari hidup kita sendiri. Tapi mungkin pandangan doktor sendiri berkenaan dengan pengurangan tersebut, mungkin ada yang rasa macam nak menyimpan, tidak mahu berbelanja. Adakah itu sesuatu yang bagus untuk perkembangan ekonomi negara?
Okey, untuk simpanan buat masa sekarang ni, kalau kita lihat, bila dia mengurangkan kadar OPR tu, kadar fixed deposit mungkin akan jadi rendah. Okay? Jadi rendah lah. Jadi kalau untuk menyimpan dalam fixed deposit mungkin tidak akan memberikan pulangan yang tinggi. Tapi kalau mungkin melabur di dalam pasaran yang memberikan pulangan yang lebih tinggi, maka ia akan memberikan pulangan yang lebih tinggilah kepada kita sebagai rakyat. Tetapi apabila mempunyai pulangan yang tinggi, maka risikonya juga akan tinggi. So itu kita perlu kaji dan juga perlu dalami supaya kita kita boleh mengurangkan risiko tersebut. Baik, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi dari Universiti Sains Islam Malaysia, terhadap perkongsian topik kita untuk waktu ini, iaitu OPR, manfaat penurunan OPR, dan pastinya ianya boleh memberikan manfaat terbaik kepada seluruh masyarakat Malaysia dan juga untuk meneruskan lagi kesinambungan ekonomi negara kita. Terima kasih Doktor terhadap perkongsian tersebut. Okey. Baik, kembali bersama rakan penyampai di studio. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan keboleh pasaran graduan, kerajaan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Untuk analisis pasaran sepanjang hari ini, kita terus sahaja bersama pengurus Dana PNB Investment, Nur Hazira Mazilan. Silakan. Pada sesi urus niaga pagi, Bursa Malaysia didagang lemah, menjejaki prestasi semalaman Dow Jones yang jatuh 361.19 mata atau 1.4% untuk ditutup kepada 25,706.09. Penularan wabak COVID-19 terutamanya di Amerika Syarikat mendorong pelabur untuk menumpukan pembelian ke atas saham-saham berteraskan sarung tangan. Di peringkat domestik pada bulan Mei 2020, nilai jualan sektor pembuatan dan perdagangan borong dan runcit masing-masing berjumlah 90.2 bilion dan 17.6 bilion ringgit. Sebagai perbandingan dengan bulan sebelumnya, ini merupakan kenaikan sebanyak 19.1% dan 26.3%. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 2.76 mata untuk ditutup rendah kepada 1,580.49. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 592 berbanding 361. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 10 kaunter untung, 13 kaunter rugi dan seterusnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Analisis saham itu tadi mengakhiri BIS Malaysia edisi Jumaat 10 Julai. Jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bagi mencegah COVID-19. Dan kembali hayati prinsip rukun negara, jadikan Malaysia antara negara paling harmoni di dunia. Salam hormat, kita jumpa lagi.